Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal bin Ahmad, nombor metrik 266090. Baik, pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya iaitu Encik Muhammad Rusdi, Encik Hanasrul Effendi dan Encik Faizul, kami akan membuat pembentangan berkenaan subjek yang kami pilih iaitu PDRM. Baik. Hofstede merupakan sebuah dimensi nilai yang menggambarkan bahawa dalam sesebuah masyarakat wujudnya perbezaan antara jenis pemikiran. Dimensi nilai ini dicetuskan oleh Hofstede kerana beliau percaya bahawa setiap masyarakat telah dipupuk mengamalkan program mental yang spesifik. Teori atau dimensi nilai Hofstede ini merupakan teori yang terkenal dan banyak digunakan untuk menilai dan menganalisis kaitan dan peranan budaya dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Seterusnya, kita beralih kepada aplikasi teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah jarak kuasa jauh. Jarak kekuasaan bermaksud mereka yang lemah dalam organisasi, termasuk institusi keluarga, menerima dan percaya bahawa pembahagian kuasa adalah tidak adil. Dalam organisasi PDRM, proses membuat keputusan dikendalikan oleh pengurusan kanan dan pemimpin mempunyai keputusan akhir mengenai semua keputusan yang penting. Budaya high power distance sangat dititik beratkan di dalam organisasi. Sebagai contoh, hal-hal yang melibatkan keselamatan negara akan diuruskan oleh ketua polis negara. Keputusan yang melibatkan hal-hal di dalam negeri akan ditentukan oleh ketua polis negeri dan di peringkat daerah. Hierarki di dalam organisasi ini tidak hanya semasa proses pembuatan keputusan, malahan dari segi aspek kebajikan dan hal-hal lain juga terdapat perbezaan antara pegawai pangkat rendah dan pegawai kanan polis. Baik, terima kasih. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan untuk slide yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizul bin Hanafiah, nombor metrik 266047. Okey, dari grup G Johor Bahru. Okey, saya ingin menyambung perbincangan daripada rakan saya, iaitu aplikasi teori yang di mana kolektivisme ataupun individualism. Kolektivisme atau individualism iaitu di mana sikap meletakkan kepentingan diri sendiri terlebih diletakkan dalam kategori budaya individualism. Dalam konsep kolektivisme, kepentingan kumpulan diletakkan pada kedudukan teratas dan sebarang keperluan individu diletakkan selepas keperluan kumpulan dipenuhi. Masyarakat Malaysia lebih cenderung berorientasikan kumpulan dan organisasi dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Nilai kolektivisme sememangnya diterapkan di dalam organisasi PDRM sejak mereka menjalani program latihan asas kepolisan. Semangat kekitaan atau semangat berpasukan adalah sangat penting dalam membentuk organisasi yang kuat, terutamanya semasa menjalankan tugas mereka sebagai anggota polis. Nilai individualisme juga terdapat di dalam organisasi ini walaupun ianya tidak ketara. Nilai individualism ini lebih kepada kegairahan seorang pegawai yang untuk melobi kenaikan pangkat dan sebagainya lah, yang di mana individu pegawai yang ingin menaik pangkat, dia untuk naik pangkat cepat lah dengan menggunakan cara penting diri, iaitu gunakan hubungan-hubungan yang terdapat lah. Maskulin atau feminisme
iaitu yang di mana maskulin ini kita sedia tahulah yang di mana maskulin ini adalah lelaki dianggap sebagai nilai dominan sosial berdasarkan nilai lelaki, termasuk persaingan, keyakinan diri, kekayaan dan pengumpulan kekayaan. Wanita bermaksud menjaga kebaikan dan keseimbangan hidup orang lain. Jika dalam masyarakat yang berbudaya maskulin, lelaki sering diketengahkan. Masyarakat berbudaya feminin pula lebih mengetengahkan peranan wanita. Organisasi PDRM boleh dikatakan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai nilai masculinity yang sangat ketara berbanding nilai femininity. Tiada wanita pernah dipilih ke jawatan kepimpinan tertinggi dalam PDRM. Boleh dikatakan organisasi itu meletakkan nilai kejantanan yang sangat tinggi berbanding dengan kewanitaan. Namun begitu, nilai femininity pula diaplikasikan terhadap organisasi, iaitu Ketua Polis Perlis kini merupakan seorang pegawai wanita yang tertinggi dalam PDRM lah. Jika dilihat struktur organisasi PDRM, kebanyakan wanita biasanya diperuntukkan kepada pekerjaan yang di bahagian office. Sekian bahagian saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Rushidi Baroslan, nombor metrik 266603. Saya akan menerangkan tentang aplikasi teori, iaitu pengelakkan ketidakpastian. Okey, yang pertama, pengelakkan ketidakpastian hot stick dari dimensi budaya. Ketidakpastian bermaksud bahawa masyarakat tidak berpuas hati dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Okey, yang kedua, dimensi ini adalah proses di mana individu di sebuah negara lebih cenderung memilih situasi struktur bukan risiko daripada situasi risiko bukan struktur. Okey, selanjutnya yang ketiga, pihak kepimpinan tertinggi di dalam organisasi PDRM perlu bersedia untuk melakukan keputusan-keputusan yang kadang-kala memberikan risiko yang tinggi. Okey, dan yang keempat, misalnya kes pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2012, okey, di mana pihak peringkat tertinggi PDRM perlu membuat setiap keputusan dengan lebih berhati-hati untuk mengambil langkah menamatkan pencerobohan tersebut. Okey, dan yang terakhir, PDRM lebih menerapkan nilai high uncertainty evidence, iaitu sentiasa melakukan setiap keputusan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, setiap perkara yang dilakukan mengikut Manual Procedure Standard, iaitu SOP, akan menjamin keselamatan anggota yang menjalankan tugas dan di samping itu mengelakkan salah laku yang dilakukan oleh pegawainya. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan terhadap keadaan di tempat kerja. Okey, iaitu jarak kuasa. Perbezaan kuasa bergantung kepada tahap pendidikan. Seterusnya saya akan menerangkan slide tentang kesan terhadap keadaan di tempat kerja. Okey, jarak kuasa. Perbezaan kuasa bergantung kepada tahap pendidikan, tahap sosial serta tahap kedudukan. Okey, dalam organisasi PDRM, pegawai atasan dan bawahan akan menjauhkan diri dalam hubungan dan dialog interpersonal. Jarak kuasa rendah, kuasa lebih banyak diagihkan secara merata. Okey, seterusnya individualisme atau kolektivisme.
Okey, budaya individualisme lebih memfokuskan pada inisiatif dan penerimaan. Individualisme lebih berminat dengan cabaran hedonisme, pencapaian, kemajuan, arah diri dan aktiviti diri maksimum. Okey, seterusnya komunikasi dalam kolektivis biasanya tidak secara langsung mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Mereka menggunakan banyak simbol dan kadang-kadang mereka bahkan tidak jelas dalam mengutarakan sesuatu perkara. Okey, seterusnya yang terakhir, dalam organisasi PDRM, kesetiaan dan keharmonian antara pekerja telah dipertahankan secara besar-besaran sehingga konflik peribadi dapat dielakkan. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya dan saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hanasrul Effendi Bias Nur Malik, nombor matrik 266555. Okey, saya akan sambung daripada sahabat saya di mana kesan terhadap keadaan di tempat kerja. Maskulin ataupun feminin. Budaya maskulin ini bersifat lelaki, dimiliki oleh kebanyakan negara Asia. PDRM adalah contoh organisasi yang mempunyai budaya maskulin, di mana PDRM percaya bahawa lelaki mempunyai kuasa mutlak dan merupakan ketua polis negara. Okey, yang seterusnya pengelakkan ketidakpastian, di mana negara-negara yang mempunyai ketidakpastian yang tinggi, mereka lebih cenderung menjaga kegunaan dan keselamatan, menghindari risiko dan bergantung pada peraturan dan juga etika formal. Polis di Raja Malaysia adalah sebuah organisasi keselamatan dan merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang utama di Malaysia. Setiap perkara yang dilakukan mengikut manual prosedur standard akan menjamin keselamatan anggota yang menjalankan tugas, mengelakkan masyarakat memberi persepsi negatif kepada PDRM apabila sesuatu keputusan yang tidak populis dilaksanakan. Okey, yang seterusnya saya akan membincangkan ataupun membuat ringkasan di mana proses membuat keputusan bergantung kepada pihak pengurusan kanan dan pemimpin yang mempunyai keputusan akhir pada semua keputusan penting, di mana PDRM juga percaya bahawa lelaki mempunyai kuasa mutlak dan merupakan ketua keluarga, walaupun budaya wanita sangat seimbang antara lelaki dan juga wanita. Sebarang keputusan di dalam organisasi akan dilakukan oleh pemimpin demi memastikan keselamatan negara terjamin. Dan yang terakhirnya, dimensi perbezaan budaya of state 1980, di mana amat penting dalam penerapan pembuat keputusan organisasi, kerana budaya ini mempengaruhi anggota organisasi termasuk gaya kepimpinan. Okey, setakat inilah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.